Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Auni Safiah binti Abdul Syukur dari kelas PM2. Video pada kali ini saya akan menerangkan tentang konsep kesusasteraan, fungsi kesusasteraan, manifestasi akal budi dalam masyarakat Melayu, puisi tradisional. Konsep kesusasteraan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sastera didefinisikan sebagai hasil seni dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu kastra atau dalam bahasa Melayu kita susastera. Su yang bermaksud indah, sastra yang bermaksud huruf, bahasa dan perkataan. Menurut Hashim Awang, kesusasteraan ialah bentuk puisi, ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Jadi apa yang kita boleh tengok seperti novel, puisi, kiranya sastra ini adalah satu ilmu yang indah, bahagia, sifat yang menggembirakan. Sastra yang diguna oleh masyarakat terdahulu bermula dengan lisan sehinggalah mengikut peredaran zaman. Hasil karya sastra itu sendiri mencerminkan gaya hidup pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca segala aktiviti manusia secara kreatif. Kesusasteraan ini boleh disimpulkan sebagai satu karya yang indah yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu tentang nilai-nilai murni, pengajaran, nasihat dan sebagainya. Jenis sastra dibahagikan kepada 4 iaitu prosa tradisional, prosa moden, puisi tradisional dan puisi moden. Prosa tradisional ini terbahagi kepada 2 genre iaitu sastra rakyat lisan dan sastra istana tulisan. Sastra rakyat ini adalah hasil karya yang disampaikan melalui lisan. Sastra lisan ini adalah ungkapan dari mulut ke mulut seperti syair, pantun, gurindam, sloka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masyarakat dahulu kala adalah dalam kalangan yang buta huruf. Jadi mereka tidak tahu membaca dan menulis. Antara ciri sastera rakyat termasuklah bersifat tradisional dan lama, hanya menggunakan nama samaran dan juga menjadi hak milik semua masyarakat. Sastra rakyat terbahagi kepada 2 kategori iaitu naratif dan juga bukan naratif. Naratif terdiri daripada mitos, legenda dan juga cerita rakyat, manakala bukan naratif terdiri daripada puisi rakyat. Mitos. Mitos ialah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci. Mitos dalam sastera Melayu terdiri pada 3 iaitu mitos asal-usul, mitos institusi sosial dan juga mitos politik. Contohnya seperti kisah Tasik Cini yang berkisahkan tentang naga. Seterusnya, legenda. Legenda pula merupakan cerita yang benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Antara jenis legenda adalah seperti legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, legenda tempat dan tokoh. Seterusnya, cerita rakyat. Cerita rakyat tidak dianggap benar-benar terjadi. Lebih kepada sumber hiburan, mengandungi unsur moral dan sindiran. Lebih kepada kisah dongeng. Antara jenis cerita rakyat ialah cerita binatang. Misalnya, cerita Sang Kancil. Selain itu, cerita Lipo Lara juga dikatakan sebagai cerita rakyat. Cerita Lipo Lara ini ialah cerita yang dituturkan oleh Tok Selampit dan Awang Batil. Cerita Jenaka iaitu cerita yang membawa unsur kelucuan yang boleh membawa rasa geli hati kepada pembaca. Contohnya seperti cerita Pak Pandik. Cerita teladan juga dikategorikan dalam cerita rakyat. Cerita teladan ini berunsurkan moral dan memberikan pengajaran kepada pembaca. Sasaran untuk cerita teladan ini adalah kepada kanak-kanak. Bagi sastera istana pula ialah sastera tulisan. Sastera ini selalunya sastera yang disuruh oleh raja-raja dahulu. Antara jenis sastera yang ada dalam sastera tulisan ini adalah sastera undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan sebagainya. Lihat jenis sastera yang kedua iaitu prosa moden. Abdullah bin Abdul Karim Munshi merupakan bapa kepada sastera moden. Hasil karya beliau yang paling popular ialah Hikayat Abdullah. Prosa moden ini terdiri daripada cerpen, novel dan juga drama. Cerpen merupakan cerita pendek dan plotnya hanya terdiri pada satu plot sahaja. Novel pula merupakan cerita panjang
yang menceritakan tentang pengalaman peribadi seseorang ataupun lebih kepada unsur imajinasi. Akhir sekali, drama iaitu penyampaian mesej melalui lakonan. Semestinya drama ini mengandungi pengarah, skrip, pelakon dan juga pentas. Jenis sastera yang ketiga ialah puisi tradisional. Pantun, gurindam, syair dan seloka merupakan puisi tradisional. Pantun ini ada dua unsur pembayang dan juga maksud. Terdiri daripada 4 hingga 6 patah perkataan dan rima akhir dia AA 2 kerat, AB 4 kerat. Gurindam pula diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindam 12. Cirinya ialah hanya 2 baris terangkap terdiri daripada 3 hingga 6 patah perkataan. Rima akhir AA mengandungi nasihat, pengajaran dan kebenaran. Seterusnya syair. Puisi syair ialah puisi yang berlagu berasal dari puisi Arab. Bentuk syair ialah 4 baris terangkap. Rima akhirnya adalah AAA, 4 hingga 5 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata. Akhir sekali, seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. Seloka yang bermaksud bersoloroh. Seloka lebih kepada pepatah, bidalan, bahasa berirama, ejekan, sindiran. Dan seloka ini mengandungi bentuk yang terikat. Akhir sekali, puisi moden. Sajak satu-satunya genre puisi moden. Sajak ialah puisi moden yang bebas, bentuknya tidak terikat seperti pembentukan rangkap, baris serta rima akhir. Secara ringkas, terdapat perbezaan ciri kesusasteraan tradisional dan kesusasteraan moden. Kesusasteraan tradisional mengutamakan cerita yang mengandungi khayalan daripada kenyataan. Dianggap juga hak cipta bersama dan penyebarannya terbatas. Manakala kesusasteraan moden menceritakan perkara-perkara berdasarkan pengalaman atau kebenaran dalam kehidupan. Apa ni? Siapa panggil tu? Oh, okey. Sekarang, mari kita lihat pula fungsi kesusasteraan. Fungsi kesusasteraan terbahagi kepada 4. Yang pertama, hiburan. Hiburan, kesusasteraan Melayu berperanan sebagai hiburan. Hiburan terhasil daripada keindahan kata-kata, irama atau rentak yang tersusun dalam karya. Keindahan kata yang terdiri daripada gaya bahasa, contoh gaya bahasa seperti semili, metafora dan lain-lain. Karya sastera juga mampu membelai emosi pembaca atau pendengar serta boleh juga mengandungi unsur kelucuan dan sebagainya. Fungsi hiburan dapat menghilangkan rasa sunyi, dapat dapat memberikan kegembiraan dan keseronokan kepada pembaca. Fungsi sastera yang kedua ialah pendidikan. Peranan sastera, terutamanya sastera Melayu, dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Karya sastera tidak dapat dinafikan, ianya memberi pengajaran, nasihat, pesanan dan kesedaran kepada semua orang. Hal ini dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. Contoh cerita Sang Kancil dan Buaya, di mana cerita tersebut memang lucu, boleh dijadikan sebagai fungsi hiburan, tetapi ianya juga terdapat unsur moral. Fungsi yang ketiga ialah fungsi dakwah. Kesusasteraan juga berfungsi sebagai dakwah. Fungsi seperti menyampaikan mesej berbuat baik atau mengamalkan syariat Islam. Karya sastera yang mengandungi fungsi dakwah dijadikan sebagai satu wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang itu terhadap Allah. Contohnya dalam syair Asyikin, karya Tok Syahibuddin yang mengandungi pengajaran ilmu fiqh tauhid. Fungsi yang terakhir ialah fungsi kritikan sosial. Fungsi ini mengaitkan isu-isu dalam masyarakat berkaitan dengan keluarga, rakan dan sebagainya. Fungsi sastera ini dijadikan sebagai rakaman kehidupan, iaitu merakamkan sesuatu yang terjadi dalam realiti kehidupan manusia, masyarakat dan kehidupan saling berkaitan. Kritikan sosial ini mengandungi baik dan juga tidak baik. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, memperbetulkan jalan tepat berpindah. Oops,
Mari kita teruskan kandungan akhir video kita dengan menerangkan tentang manifestasi akal budi dalam masyarakat Melayu puisi tradisional. Apakah yang dimaksudkan dengan manifestasi akal budi masyarakat Melayu? Manifestasi tu maksudnya perbuatan yang memperlihatkan. Akal tu pula bermaksud intelektual atau dalam bahasa Melayu kita kepandaian. Budi iaitu sikap baik seseorang. Jadi, manifestasi akal budi ini boleh ditarifkan sebagai perbuatan yang memperlihatkan kepandaian seseorang berfikir dan sikap manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Mari kita lihat akal budi dalam pantun. Contohnya dalam pantun Melayu yang berikut. Pantun Melayu ini mengajar kita tentang adab yang perlu diterapkan dan wujudnya pengajaran kepada masyarakat jika adab itu dipandang sambil lewa. Dalam baris ketiga dan keempat, kita hendaklah sentiasa menjaga tutur kata kita ketika bercakap dengan seseorang. Manifestasi akal budi dalam pantun ini ialah kita hendaklah sentiasa menjaga tutur kata kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun supaya tidak menimbulkan kemarahan dan kebencian kepada orang lain. Jadi bercakap juga ada adabnya dan harus diterapkan dalam diri masyarakat. Budi dalam syair. Syair Melayu tidak beracuankan dengan syair daripada Arab tetapi dalam bentuk yang asli masyarakat Melayu. Contohnya seperti syair Ibu Berpesan. Syair ini mengisahkan seorang ibu yang menasihati anak-anaknya. Hal ini kerana sebagai ibu yang sudah lama dalam kehidupannya, ibu tersebut bertanggungjawab untuk memberikan pesanan kepada anak-anaknya. Dalam syair ini, ibunya berpesan kepada anak-anaknya supaya belajar bersungguh-sungguh. Ibunya mengingatkan kelebihan dan kepentingan ilmu. Selain itu, jangan mengambil jalan yang mudah yang boleh memudaratkan diri mereka. Akhir sekali, ibunya berpesan iaitu menggunakan masa dengan baik. Akal budi dalam seloka. Seloka lebih merupakan pepatah, bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka, gurau sunda, ejekan dan sindiran. Salah satu seloka yang terkenal ialah seloka Pak Kadok. Dua baris pertama menerangkan betapa malangnya Pak Kadok kerana ketakmakannya sendiri. Walaupun ayamnya menang dalam persabungan tetapi kampungnya tergadai. Kerana mahu sangat menang dalam persabungan tersebut, Pak Kadok sanggup terima cadangan raja menukar ayamnya dengan ayam raja. Apabila ayam kepunyaan raja itu mati, Pak Kadok ini meloncat kegembiraan. Tetapi Pak Kadok ni terlupa bahawa ayamnya itu sudah ditukar dengan ayam raja itu. Nasi dibuang apabila dia balik. Dia kelaparan kerana tiada makanan. Pak Kadok juga membunuh isterinya. Kemudian dia sendiri hampir mati kerana tiada makanan. Seloka ini memberitahu kita sebagai masyarakat yang celik, berilmu dan berfikiran nasional, kita perlulah menghindari diri daripada sikap tamak dan membazir kerana ianya boleh memakan diri sendiri. Janganlah bersikap tamak dan berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Akal budi dalam gurindam. Gurindam terdiri daripada dua baris serangkap. Berikut merupakan gurindam norma-norma suami isteri. Gurindam ini berceritakan tentang sikap dan peranan suami isteri dalam sesebuah rumah tangga. Apa yang boleh dibicarakan dalam gurindam ini ialah setiap lelaki semestinya mahukan seorang isteri yang cantik. Namun pilihlah yang memiliki kedua-duanya iaitu kejelitaan dan akhlak budi pekerti yang baik. Suami isteri mestilah saling memahami serta sentiasa bertolak ansur. Selain itu, gurindam ini juga mengatakan suami haruslah bersikap jujur agar isteri tidak memendam rasa. Contohnya, janganlah suami itu bersikap curang terhadap isterinya. Intihannya, peranan dan tanggungjawab seorang suami itu adalah besar dan bukan mudah. Keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa sastra adalah wadah dalam pembentukan masyarakat cendekiawan Melayu yang berestetika. Intelektual mereka untuk menghasilkan karya sastera ini sangat tinggi dan ia banyak kebaikan. Sampai di sini sahaja video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.